Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura boleh menjalankan projek-projek prasarana besar yang mengambil jangka masa panjang kerana ia mempunyai kestabilan politik. Berucap di pembukaan fasa keempat laluan Thomson East Coast TEL4, PM Wong menambah pemerintahnya belum lagi selesai membina negara ini. Beliau berkata banyak penambahbaikan boleh dijangkakan pada prasarana awam negara. 7 stesen MRT baru di laluan Thomson East Coast akan dibuka secara rasmi pada Ahad ini, termasuk Bayshore dan Marine Parade. Semasa satu acara menjelang pembukaannya, PM Wong berkata kerja keras dan ketekalan politik diperlukan untuk menjadikan pelancaran projek besar sebegini satu kenyataan. Sometimes political parties change and a new party comes into power and they shelve the plans from the previous party. So in many of these places, people talk about wanting to do things, but after a long time, things still cannot get done. Here in Singapore, when we say we will do something, we make sure we deliver it. Kesemua 7 stesen itu sebahagian daripada 27 stesen yang sudah pun beroperasi di laluan tersebut. Dengan stesen-stesen baru itu dibuka, para penumpang boleh menjangkakan masa perjalanan lebih singkat. Lebih tepat lagi, perjalanan dari Marine Parade ke Shenton Way akan 50% lebih cepat berbanding sekarang. PM Wong berkata lebih banyak kerja penambahbaikan bakal menyusul dengan lebih 50 stesen MRT baru akan dibuka di serata negara sepanjang tempoh 10 tahun seterusnya. We are not done building Singapore and we are certainly not done expanding our rail network. And it's not just about public transport. We are also improving public housing and making our neighborhoods more livable. We are making our city greener and more sustainable. We have major undertakings that span many years, even decades. And these are collective efforts by all of us to build on the foundations we have today and to build a better Singapore for our children and grandchildren. TEL akan akhirnya dihubungkan ke lapangan terbang Changi apabila projeknya selesai pada pertengahan dekad 2030 bersamaan dengan pembukaan Terminal 5. Dalam kes yang pertama seumpamanya, sebuah syarikat yang memuatnai ulasan palsu atau fake review secara online dikenakan amaran oleh pihak berkuasa tempatan. Syarikat perabot Loft Home juga diarahkan supaya menurunkan dan berhenti memuatnai ulasan palsu. Kes itu terbongkar setelah seorang pelanggan terlihat gambar rumahnya yang tidak dipetik oleh beliau. Beserta gambar itu adalah ulasan yang memberikan penilaian 5 bintang, namun sebenarnya juga bukan ditulis oleh pemilik rumah berkenaan. Ia dimuatnai ke laman Loft Home dibubu dengan nama pelanggan itu. Sekurang-kurangnya 7 pelanggan lain juga terjejas dengan kes serupa. Siasatan lanjut oleh Suruhanjaya Persaingan dan Pelanggan Singapura CCCS menunjukkan Loft Home bertanggungjawab ke atas ulasan-ulasan palsu itu yang dimuatnaikan ke lamannya. Ini kerana hanya firma itu mempunyai akses kepada gambar-gambar serta maklumat para pelanggan. CCCS sudah pun mengeluarkan amaran rasmi kepada Loft Home. Ia juga mengeluarkan nasihat kepada para pengguna untuk memberi amaran kepada mereka tentang bagaimana untuk mengecam tanda-tanda ulasan palsu. Posting of a fake review by a business is an unfair trade practice, as consumers might be deceived into thinking that the review was genuine. We decided that we will take a slightly lighter touch, and in future cases, we will consider taking stronger and harsher action, including going to court and getting an injunction or declaration order against these companies. Saudara, ulasan palsu bagi sesuatu produk atau perkhidmatan kononnya oleh pelanggan lazimnya dibuat untuk merangsang atau merosakkan reputasi sesebuah syarikat. Menurut pakar undang-undang, kedua-duanya sebenarnya menyalahi undang-undang. Namun mengenal pasti ulasan palsu yang positif memang mencabar bagi para pengguna. Sebuah syarikat dalam bidang ini memberikan penjelasannya. First Speech Digital membantu syarikat-syarikat meningkatkan kehadiran di wadah online. Bagaimanapun, syarikat ini memberi tumpuan khas kepada ulasan palsu atau fake reviews. Menurutnya, ada tanda-tanda bagi mengenal pasti ulasan palsu.
1-star, no explanation, no other reviews given in the past. Very, a high indicator that this might just be a fake review essentially. Sebahagian tugas syarikat ini adalah membantu para pelanggan mengenal pasti dan menghapuskan ulasan palsu yang negatif. Menurutnya, memang ulasan positif yang dibuat-buat dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan perhatian secara online. Ulasan yang asli pula berguna bagi pelanggan yang mahu membuat keputusan apabila membeli secara online. Bagaimanapun, ulasan palsu selalunya diletakkan di laman e-dagang untuk menipu pembeli. These fake reviews can be quite effective because for short term they can increase consumer trust and higher sales, especially if the fake reviews are well crafted and appear to be authentic and credible. Sesetengah peguam pula berpendapat syarikat-syarikat sebenarnya menyalahi undang-undang apabila mereka meletakkan ulasan palsu. Ini kerana ia bertujuan memperdaya pelanggan. The Consumer Protection Fair Trading Act, there are prohibitions against unfair trade practices, and some of the unfair trade practices that are identified is that if you make any claims which are misleading or any claims which are false. Lantaran itu, para peguam percaya langkah kawal selia boleh diperkukuh lagi untuk mencegah amalan sedemikian daripada berakar umbi. Menurut satu laporan pada tahun 2021, ulasan palsu secara online mempengaruhi perbelanjaan pengguna dan membentuk penjualan sekitar $204 bilion di seluruh dunia. Mulai Rabu depan, saudara, wadah-wadah online seperti Facebook dan Carousel perlu mengesahkan identiti penjual yang dianggap berisiko. Pihak berkuasa setempat akan mengeluarkan 2 kod amalan baharu yang bertujuan untuk mencegah penipuan e-dagang. Sebagai permulaan, Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA akan menilai keberkesanan langkah baharu ini buat tempoh 6 bulan. Sekiranya lanskap kes penipuan tidak menunjukkan tanda-tanda bertambah baik, MHA akan mengarahkan Facebook dan Carousel supaya mengesahkan identiti semua penjual di platformnya selewat-lewatnya pada awal tahun depan. Kedua-dua platform itu juga perlu melaksanakan langkah-langkah bagi memastikan penjual dibayar hanya selepas barangan berjaya dikirimkan kepada pelanggan. Di bawah kod kedua, platform penghantaran mesej seperti Instagram dan Telegram perlu mengadakan langkah-langkah mengesan penipuan menjelang hujung tahun ini. Ia termasuk mempunyai pengesahan log masuk yang kuat untuk menapis akaun-akaun palsu.